sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak apa-apa kemudaratan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam kesihatan yang baik. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bahagian yang kedua, di mana kita akan lihat apakah yang akan berlaku kepada Nabi Isa AS bersama dengan tentera muslimin di Bukit Thur. Jadi kita akan lihat bersama-sama apakah yang akan berlaku selepas ini. Bagi anda di luar sana yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, kita tak nak buang masa, mari kita dengar dan sambung kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bahagian yang kedua. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala turun dalam bentuk binatang kecil seperti ulat yang sering ada di dalam hidung unta. Binatang kecil ini memasuki lubang hidung bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan menyengat mereka. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mati dengan sebab disengat binatang kecil ini. Mereka mati serentak, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Bangkai mereka bergelimpangan memenuhi jalan, jurang dan semua tempat kediaman mereka. Mereka mati di mana mereka berada. Setelah kematian bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini, barulah Nabi Isa AS bersama dengan sahabatnya keluar dari belakang gunung Thur. Mereka menemui bangkai-bangkai yang berbau busuk di segala tempat sehingga mereka tidak dapat berjalan ke mana-mana. Melihat kejadian ini, Nabi Isa AS bersama dengan sahabat-sahabatnya berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan bau busuk tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengirim sejenis burung yang besar seakan-akan leher unta. Maka burung-burung inilah yang menyambar bangkai itu dan membawanya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu turunlah hujan yang sangat lebat seakan-akan mencuci permukaan bumi sehingga hilang segala sisa-sisa kotoran yang ada di atas tanah. Selepas itu bumi kelihatan berkilat bersih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada bumi, "Keluarkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah segala keberkatanmu." Maka tumbuhlah segala tanaman dengan suburnya, sehingga dikatakan pada masa itu satu biji buah delima sudah cukup untuk dimakan berpuluh-puluh orang, dan kulitnya boleh dijadikan alat untuk berteduh daripada panas matahari, dan seekor sapi pula sudah cukup untuk makanan satu kabilah. Begitu pula halnya seekor unta, susunya sudah cukup untuk minuman sekumpulan besar daripada manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah ada menyebutkan keistimewaan zaman ini. Hadis ini menyebut maka hilanglah segala sifat permusuhan dan benci-membenci di kalangan manusia, dan hilanglah segala boleh dari keseluruhan binatang yang berbisa, sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak apa-apa kemudaratan. Anak kecil boleh bermain dengan singa. Bahkan serigala yang biasanya menekam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharaan. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan suatu bejana dengan air. Pendapat akan menjadi satu, tidak ada perselisihan antara umat dan tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala peperangan akan berhenti dan orang-orang Quraisy kembali memegang pucuk kepimpinan. Maksudnya kepimpinan Imam Mahdi. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa mengikut Imam Al-Barzanji, besar kemungkinan zaman kemakmuran yang akan berlaku pada zaman pemerintahan Nabi Isa AS ini ialah zaman kemakmuran yang diriwayatkan akan berlaku pada zaman pemerintahan Imam Mahdi, kerana kedua-dua mereka akan hidup bersama pada zaman ini. Maka kemakmuran dan keadilan itu kadang-kadang dikatakan akan berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan kadang-kadang dikatakan akan berlaku pada zaman Imam Mahdi. Padahal zamannya hanya satu sahaja, iaitu 7 tahun terakhir daripada kehidupan Imam Mahdi bersamaan dengan 7 tahun pertama setelah turunnya Nabi Isa AS. Artinya Imam Mahdi lebih dahulu daripada Nabi Isa AS memimpin umat ini kurang lebih 30 tahun, manakala Nabi Isa AS akan hidup selepas kematian Imam Mahdi selama lebih kurang 30 tahun lagi. Ada juga diriwayatkan bahawa Nabi Isa AS akan berkahwin dengan perempuan daripada keturunan kabilah Ju'zam, seperti sabda Rasulullah SAW ketika baginda menerima delegasi yang datang daripada kabilah Ju'zam, "Selamat datang kaum Nabi Syuaib, bapa mertua Nabi Musa AS. Sesungguhnya tidak berlaku kiamat sehingga Nabi Isa AS akan berkahwin dengan keturunan kamu dan akan lahirlah anaknya pula." Hadis riwayat Al-Muqrizi di dalam kitabnya Al-Kuthar. Setelah cukup 40 tahun setelah turunnya Nabi Isa AS, beliau akan meninggal dunia di Madinah dan akan dikuburkan berdekatan dengan Rasulullah. Jadi beliau adalah orang yang keempat di Hujrah Syarifah, kamar yang mulia. Pertama Rasulullah, kedua Saidina Abu Bakar As-Siddiq, ketiga Saidina Umar Al-Khattab
Khattab, dan yang keempatnya insya-Allah Nabi Isa alaihi salam. Setelah Nabi Isa alaihi salam meninggal dunia, kepimpinan dunia Islam akan diteruskan buat sementara waktu oleh seorang khalifah yang bergelar Al-Muq'ad yang berasal daripada Bani Tamim. Apabila Al-Muq'ad meninggal dunia, maka 3 tahun kemudian Al-Quran pun akan diangkat. Ini bermakna kiamat sudah hampir tiba. Ada suatu perkara yang baik untuk disebutkan di sini, iaitu kalau kita merujuk kepada keseluruhan hadis-hadis berkenaan turunnya Nabi Isa AS sehingga beliau wafat, maka nampaknya segala kejadian ini hanya berlaku di sekitar Asia Barat, tidak lebih dari itu. Jadi negara-negara lain boleh jadi masih dihuni oleh orang kafir, kecualilah Nabi Isa AS akan sampai ke mana-mana negara, maka penghuni negara itu sama ada akan terus masuk Islam ataupun mereka akan mati kerana mencium angin pernafasan Nabi Isa AS, iaitu angin nafas beliau akan sampai sejauh mata memandang. Tidak ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Isa AS akan mengelilingi bumi ini atau akan pergi ke mana-mana tempat selain daripada Asia Barat. Lain halnya dengan Dajjal yang telah disebutkan dalam banyak riwayat bahawa dia akan pergi ke seluruh pelosok dunia kecuali negeri Mekah dan Madinah yang tidak dapat dimasukinya. Rasanya susah untuk kita mengatakan bahawa bagaimana keadaan dunia luar dari Asia Barat. Adakah masih ada orang Islam di sana atau tidak? Wallahu alam. Hanya Allah sahaja yang mengetahui dengan apa yang akan terjadi nanti. Baiklah, itu dia tadi kisah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bahagian kedua. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat yang sama, dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Abu Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.